Bab berjemaah dalam masjid 2 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW nampak seorang lelaki akan bersembahyang seorang diri ataupun tengah bersembahyang seorang diri. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha, tidak adakah sesiapa akan bersedekah kepada dia ni dengan mengerjakan sembahyang bersamanya. Babun fi man shalla fi manzilih, ini bab tentang orang yang telah bersembahyang di rumahnya, kemudian dia sempat dengan jemaah, adakah dia perlu bersembahyang bersama mereka? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari ayahnya, yakni Yazid, bahawa beliau telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda belia. Falamma shalla, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai bersembahyang, tiba-tiba baginda mendapati ada 2 orang lelaki yang tidak bersembahyang, yakni berada di penjuru masjid. Fada'a bihima, baginda pun panggillah kedua-duanya. Faji'a bihima, yakni minta orang supaya panggil dia. Maka mereka dibawakan dalam keadaan tur'adu fara'isuhuma, yakni menggeletar daging bahu dia, daging bahu, menggeletar daging bahu dia, fara'is. Ada yang mengatakan daging sini, ada yang mengatakan sini, gerak-gerak ni, bawah ketiak ni, daging bawah ketiak. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, apakah yang menegah kamu berdua untuk bersembahyang bersama kami? Mereka menjawab, kami telah bersembahyang fi rihalina, di kediaman kami. Qala, perawi berkata, maka Nabi SAW bersabda, jangan kamu lakukan, yakni begitu. Kalau seseorang daripada kamu telah bersembahyang di kediamannya, kemudian dia sempat dengan imam yang belum lagi bersembahyang, maka hendaklah dia bersembahyang bersamanya, kerana sembahyang itu menambahkan pahala untuknya. Lepas tu dengan sanad satu lagi ni serupa tu juga, cuma dia ada sebut di sini, aku bersembahyang bersama Nabi SAW subuh, sembahyang subuh. Hak lain-lain tu lebih kurang lah maknanya. Hak tu hak bezanya, iaitu ada sebut sembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Yazid bin Amir, beliau berkata, aku sampai, yakni ke masjid, ketika Nabi SAW sedang bersembahyang. Aku pun duduk. Aku tidak ikut serta bersama mereka mengerjakan sembahyang. Qala, perawi berkata, fansarafa alaina Rasulullah, Rasulullah SAW pun berpaling kepada kami. Fara'a Yazidah, di dalam nuskha ni, dalam nuskha Mishkatnya, fara'ani jalisan, sebab perawi ini Yazid dah. Jadi kalau di sini kita kata dia nampak Yazid sedang duduk, padahal dia sendiri cerita dalam riwayat nuskha Mishkatnya, dia sebut dia tengok aku tengah duduk. Faqala, dia pun bertanya, kau belum Islam lagi kah Yazid?
Yazid menjawab, bahkan yakni saya telah Islam wahai Rasulullah. Bal ya Rasulullah qad aslamtu, bahkan saya telah pun Islam wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bertanya, kalau begitu apakah yang menegak engkau untuk masuk bersama-sama dengan orang ramai bersembahyang? Qala, Yazid berkata, sebenarnya saya telah pun bersembahyang di rumah saya. Saya ingat kamu telah pun selesai bersembahyang. Faqala idza ji'ta ila shalah, maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu datang untuk bersembahyang dan kamu dapati orang yakni tengah bersembahyang lah, fasalli ma'ahum, maka kerjakanlah sembahyang itu bersama mereka, walaupun engkau telah mengerjakannya. Sembahyang itu niscaya akan memberi pahala yang lebih kepadamu, ataupun sembahyang itu menjadi sebagai sunat untukmu, dan yang ini menjadi fardu, yang fardu. Diriwayatkan dari Afif bin Amr bin Musayyab, beliau berkata, ada seorang lelaki dari Bani Asad bin Khuzaimah meriwayatkan kepada saya bahawa dia telah bertanya Abu Ayyub Al-Ansari, faqala, dengan berkata, seseorang dari kami bersembahyang di rumahnya, kemudian pergi ke masjid. Ketika sembahyang sedang didirikan, adakah aku perlu bersembahyang bersama mereka? Saya berasa sesuatulah di dalam diri saya, yakni berasa ragu-ragu dalam diri saya, atau tidak sedap hati dalam hati saya. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata, kami telah bertanya Nabi SAW tentang perkara ini. Maka baginda menjawab, fadzalika lahu sahmu jam'in, itu membawa pahala jemaah untuknya. Yang sembahyang dia tu dengan orang ramai ini akan membawa pahala jemaah untuknya. Baik, kalau seseorang telah bersembahyang dengan berjemaah, kemudian dengan dia sempat dengan satu jemaah yang lain pula, adakah dia perlu mengulangi sembahyang itu atau macam mana? Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, yakni maksud perawi itu ialah maula kepada Maimunah, hamba yang dibebaskan Maimunah. Qala, beliau berkata, saya pergi kepada Ibnu Umar dekat Balat. Ketika itu mereka sedang bersembahyang, yakni orang ramai sedang bersembahyang. Faqultu, saya pun bertanya, kenapa engkau tidak bersembahyang bersama mereka? Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku telah bersembahyang dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain, jangan kamu bersembahyang, jangan kamu mengerjakan sesuatu sembahyang itu dua kali dalam satu hari, yang ini sembahyang fardu. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Bab yang pertamanya malam ni tentang berjemaah dua kali dalam masjid, boleh ke tidak? Berjemaah dua kali dalam masjid. Jadi dalam cerita ni Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, dia kata Rasulullah SAW nampak satu orang duduk tengah sembahyang ataupun nak sembahyang seorang. Ini dalam riwayat ni Abu Daud ini. Dalam riwayat Tirmidzi-nya, lafaz dia
Orang itu masuk ke masjid ketika Rasulullah SAW telah selesai bersembahyang. Dalam riwayat Ahmad pula, Rasulullah SAW telah pun selesai bersembahyang zuhur dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dan tidak diketahui, nama lelaki itu tidak disebutkan. Dalam mana-mana riwayat pun tidak ada disebutkan. Hak ni lah juga cerita ni. Maka seperti kita baca saat inilah, Nabi SAW kata siapa dia nak bersedekah untuk dia ni, dengan mengerjakan sembahyang bersama dia. Yang ni bersedekah ni beri kelebihan lah kepada dia, buat kebaikan lah untuk dia. Yang ni supaya bertambah pahala dia tu. Kalau dia sembahyang seorang, boleh pahala sebagai sembahyang seorang lah. Jadi kalau ada orang yang pergi sembahyang sekali dengan dia, walaupun dia sudah sembahyang dah, jadi berjemaah lah juga. Jadi dengan berjemaah tu boleh pahala lebih lah kepada orang yang mari seorang saja. Itu caranya nak beri pahala lebih kepada dia tu, pahala jemaah, iaitu dengan pergi sembahyang sekali dengan dia. Jadi orang yang sembahyang saat ni sembahyang apa dia? Dulu kita sudah jumpa dah ada khilaf ulama tentang perkara ni. Ada yang mengatakan sembahyang sebagai sunat, ada yang mengatakan tidak, sembahyang ikut dia. Yang ni kalau dia niat sembahyang zuhur pula. Kalau niat sembahyang zuhur pun Tuhan nak kira sebagai sembahyang sunat, jadi sunat. Kalau Tuhan nak kira sebagai fardu, jadi fardu. Begitulah, mengikut setengah ulama ni. Tapi kira-kiranya hak tadi dia sudah sembahyang dengan Nabi SAW, tentulah lebih besar, lebih sempurna. Kalau mengikut pendapat orang yang mengatakan hak lebih sempurna itulah yang dikira sebagai hak fardunya, maka kita kata hak lebih sempurnanya hak munasabah, iaitu hak dia bersembahyang dengan Nabi SAW. Hak yang kedua ni jadi sunat. Walaupun hak untuk dia tu sunat, tapi untuk orang yang nak sembahyang tadi ataupun sedang sembahyang tadi, dia boleh pahala jemaah, dia boleh pahala jemaah juga. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan boleh ikut imam walaupun berbeza niat, seperti Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Jadi tu imam tu kita kata hak tadi dia tak ada sembahyang zuhur, dia niat sembahyang zuhur lah. Lepas tu makmum sudah sembahyang zuhur dah, sunat. Jadi tak apa berbeza niat, jelas sekali dalam hadis ini menunjukkan tak apa. Kemudian ada pula ulama yang mengatakan boleh, kalau sebagai makmum boleh kira, sebagai tu imam tak boleh. Tak serupa dengan niat orang alik belakang. Sebagai tu imam, tu imam nak sembahyang sunat, makmum nak sembahyang fardu tak boleh. Tapi kalau tu imam sembahyang fardu, makmum nak sembahyang sunat, ikut dia tak apa. Ada juga yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tak apa, ikut mana-mana, ikutlah lagu mana-mana. Tu imam sembahyang sunat, kita duduk di belakang dia nak sembahyang fardu pun boleh. Tak payah soal dia, ikut dia niat ke apa. Ataupun tu imam sembahyang fardu, makmum tu sembahyang sunat macam dalam hadis ni, boleh berlaku. Bagi orang yang pegang boleh tu, dalil dia hanya hak ni lah. Dalil dia hak ni. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, berjemaah dalam masjid 2 kali boleh ke tidak? Ada hak kata boleh, ada hak kata tak boleh. Hak kata boleh tu mana dalil dia? Di antara dalil dia hak ni. Boleh lah. Boleh sembahyang jemaah 2 kali ataupun beberapa kali, tidak 2 kali saja. Ada pula yang mengatakan tak boleh. Bagi orang yang mengatakan boleh tu, iaitu kalau dia tengok orang sembahyang seorang,
Dia sudah semayang dah. Orang saat ni semayang seorang saat ni tak ada jemaah. Elok dia tu bersemayang. Dengan hak duduk semayang seorang saat ni. Walaupun dia telah semayang dengan berjemaah tadi. Jadi makna jemaah pula boleh dia. Ini dalil. Ibn Rif'ah mengatakan, semua sepakat mengatakan bolehlah orang seperti ni. Kalau dia tengok orang nak semayang seorang, dianya sudah semayang dah jemaah, dia pergi turut sekali. Ittifaq ulama. Dia kata. Tetapi ulama-ulama lain tak setujulah dia kata ittifaq tu. Tak setuju, bukan ittifaq. Memang ramai lah, ada lah hak kata lagu, tetapi tidak semua kata lagu. Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, dia kata wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim min at-tabi'in qalu la ba'sa bi an yusalli al-qawm jama'atan fi masjidin qad sulliya fihi. Ramailah ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan selain mereka dari kalangan tabi'in, mereka mengatakan tidak mengapa satu kumpulan bersemayam jemaah dalam masjid yang telah pun orang bersemayam di situ, nak semayang pula tak apa. Inilah pendapat dia kata Ahmad wa Ishaq. Wa qala akharun min ahli ilmi, sementara ahli ilmu yang lain pula mengatakan yusalluna furada, semayang masing-masing. Dia kata kalau sudah semayang dah jemaah, kita pergi ke masjid, orang sudah selesai dah semayang jemaah, semayang masing-masing, seorang-seorang, jemaah tak boleh. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak Wasy-Syafi'i, kata dia sebut pendapat Syafi'i juga. Yakhtaruna as-salata furada, mereka memilih semayang seorang-seorang. Di antara yang berpendapat begini ialah Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Seperti mana yang disebutkan oleh Sya'rani, dia kata orang yang masuk ke dalam masjid, dia mendapati imam telah selesai sembahyang, makruh kepada dia nak buat jemaah lain, kecuali kalau masjid itu masjid tempat orang duduk lalu semua, masjid tempat orang singgah lah, masjid stesen-stesen. Kita kata di stesen-stesen. Tetapi mengikut qaul Imam Ahmad tidak makruh. Jadi beberapa pendapat Syafi'i disebutkan begini. Tetapi sebenarnya pendapat Imam Syafi'i ada beberapa dalam masalah ni. Kalau dalam Tirmizi itu, kalau dia sebut Syafi'i, biasanya qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Qaul jadid biasanya Imam Tirmizi tak sebut. Kalau dia sebut dalam Sunan Tirmizi itu, kalau di pendapat Syafi'i, maknanya dalam qaul qadim dia, bukan qaul jadid. Baihaqi mengatakan Ibnul Munzir telah menyebutkan makruh sani. Hak kata makruh sani siapa dia? Salim bin Abdullah, Abi Qilabah, Ibnu Aun, Ayyub Al-Batti, Laith bin Sa'ad, Auza'i dan Ashabur Ra'yi. Ashabur Ra'yi. Jadi mereka ni kata makruh. Jadi hak kata molek tadi tu sepakat tak kena, dia kata. Beramai begini mo ni orang hak kata tidak molek, makruh. Tetapi lagu mana ni penyelesaian? Kita duduk tengok orang duduk buat tu. Yalah, duduk buat tu mengikut satu pendapat. Kalau nak buat lagu tu tak apa juga. Syaratnya lagu mana? Ni. Hak ni pegangnya. Jangan derah sepuluh tak adi pula. Qamak sepuluh tak adi pula. Kalau lagu tu memang makruh. Semua kata makruh. Lepas tu duduk tempat tu imam, hak tak adi. Tempat tu imam hak biasalah. Masjid tu pula masjid yang ada imam khusus. Bukan masjid tempat orang duduk lalu lalang. Masjid di stesen ke mana-mana, bukan. Masjid macam sini, masjid Kota Baru ni, tu imamnya khusus, tu bilalnya khusus. Lagu tu kalau nak semayang juga boleh, bukan tak boleh berjemaah tu.
Tapi carilah mana-mana penjuru di luar tu kau, di hujung tu kau. Jangan buat seperti mula-mula. Hak tu hanya khusus dengan tu imam hak tu. Tu imam yang ratib orang panggil, tu imam yang tetap dah. Jadi bagi orang yang mengatakan tak boleh tu pun, kalau dalam keadaan tadi dia kata boleh juga. Boleh juga. Kalau dalam keadaan tadi. Hak ni cerita ni dalil, hak ni tak boleh nak ada dalil hak ni. Hak ni dalil orang ni mari sembahyang seorang, dia bukan duduk tempat tu imam. Lepas tu bukan ban pula, qomat pula tak ada sini sebut. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri pahala jemaah untuk dia. Dengan cara orang lain sembahyang sekali dengan dia. Tidak jelas di sini duduk tempat Nabi, tak ada. Mana sembahyang di tempat lain lah, di hujung-hujung sikit ke belakang ke. Ala gutu caranya. Kalau nak buat hak tak boleh, iaitu dengan ban semula, derah dan qomat semula, lagu tu. Tapi kalau qomat saja kau ataupun ban, itu masih lagi boleh lagi. Maknanya kalau ban mula-mula tu dengan speaker, kita kata hak ni tidak ban speaker lah, boleh lagu tu. Tetapi mereka mengatakan ini orang-orang hak kata hak boleh lah, hak tadi kata tak boleh. Kalau dalam masjid terutamanya di tengah jalan, di stesen-stesen tu, hak tu hak boleh. Kalau hak masjid hak umum ni, mereka mengatakan hak lebih moleknya sembahyang seorang-seorang. Kalau paling tinggi, paling nak boleh pun sembahyang di belakang lah, jauh-jauh. Jangan bagi nampak orang keliru. Siapa orang mari tu keliru, boleh jadi ini tak sudah lagi ni jemaah. Kalau lagu tu jadi payah nak suk jemaah. Tak ada kelebihan lah. Nak kata hak kelebihan tu boleh hak mana, hak jemaah tu. Hak mana, hak lebihnya. Jadi payah nak tentu. Dengan sebab itu dia kira saja. Dan Imam Abu Daud buat tajuk ni pun dia kira ada dah lah ni khilaf ni di kalangan ulama. Sebab tu dia buat tajuk lagu ni. Berjemaah dalam masjid 2 kali, boleh kau tidak boleh? Dia nak ada khilaf lah. Orang yang kata boleh tu hak ni, orang yang kata tak boleh tu hak ni juga, dia kata hak ni juga, iaitu dia tidak buat suku hak mula-mula. Kalau boleh pun sekadar tadi je, dengan arti serupa mula-mula tu tak boleh lagu tu, tak boleh. Jadi hak saat ni, jemaah saat ni bukan jemaah hakiki orang panggil, bukan jemaah sebenar, tapi jemaah suriyah orang panggil, jemaah pada rupa, pada zahir. Hak tu bukan Nabi SAW menggalakkan pula buat jemaah pula serupa dengan hak mula-mula. Tidak lagu tu. Tidak ada pun dalil yang menunjukkan Nabi SAW menggalakkan kena buat mana-mana mari lewat tu tunggu biar ramai pula jemaah supaya mula-mula. Jadi tak ada dalil lagu tu, tak ada. Seterusnya bab tentang orang yang bersembahyang di rumah dia. Lepas tu dia dah orang berjemaah di masjid. Adakah dia nak bersembahyang bersama mereka? Yang di rumah dia sembahyang dah seorang diri. Masa ni dia tak sembahyang lagi di rumah dia. Dia mari dia buat jemaah yang kedua di masjid. Jadi lagu mana masa ni? Hak ni orang yang sembahyang dah di rumah dia sembahyang seorang tu. Ingat kau orang sembahyang dah masjid. Pergi masjid, orang duduk tengah sembahyang. Jadi lagu mana? Molek ke dia pergi sembahyang ataupun tidak? Dia sudah sembahyang dah di rumah. Dia nak ceritanya di sini molek lah. Sayugianya orang yang lagu ni bila dia pergi dia dan dengan jemaah tu dia bersembahyang. Tapi hak sembahyang saat ni semua sembahyang kah? Semua sembahyang kah? Situ khilaf pula. Ada yang mengatakan semua sembahyang lah.
Kalau hak subuh, tidak, kalau lepas subuh tu tak boleh semaya. Jadi dia semaya dah subuh, lepas tu semaya sunat tak ada, dah lepas subuh tak boleh, kan dalam hadis larang. Lagu mana kalau nak semaya subuh? Dia pergi ke masjid, orang dah tengah semaya subuh, dia semaya subuh dah. Kalau dia semaya, kira hak tu sunat, mana sunat lepas subuh lah. Lagu mana? Orang hak kata boleh, dia kira hak ni kecuali, tak apa. Hak ni tak apa. Hak semaya sunat seorang, tu tak boleh. Dengan arti sunat rawatib itu tak boleh. Kalau pergi tu dia pergi semaya dengan orang yang tengah semaya subuh, tak apa. Tu sah. Kenapa? Murid lagu mana? Murid. Asal lagu tu juga. Asal apa asal kata boleh? Dia kata tak apa. Hak ni tak apa. Kini tak apa. Hak tak boleh tu semaya seorang asal. Ataupun dengan niat rawatib tak boleh. Hak ni dengan niat pergi semaya sekali dia. Ataupun apa ni? Niat sunat gitu saja. Maka dia kata tak apa, asal pun. Lepas tu murid lagu mana? Murid. Mana ada sunat 3 rakaat lagu tu? Dia kata murid boleh juga tambah 1 rakaat. Orang kata boleh saja. Mana boleh berlaku 5 waktu ni, boleh berlaku bagi dia. Bagi dia boleh berlaku. Ada pula yang mengatakan tak boleh. Kalau boleh pun Zuhur dengan Isya saja. Subuh tak boleh. Maghrib tak boleh. Asar tak boleh. Subuh tak boleh. Sebab umum hadis Nabi SAW larang lepas sembahyang subuh. Subuh juga asar. Maghrib sebab tak ada sembahyang sunat 3 rakaat. Tak ada sembahyang sunat 3 rakaat. Dia kata tak boleh. Hak boleh, hak ada selepas sembahyang tu ada sembahyang sunat tu. Zuhur dengan Isya, hak tu saja boleh. Jadi yang berpendapat boleh berlaku saat ni, kalau dia sudah sembahyang dah hak fardu di rumah dia, waktu pergi ke masjid tu boleh berlaku, mustahab i'adatuha mutlaqan, secara mutlak itu. Ini pendapat Syafi'i. Ini pendapat Syafi'i, dia kata. Walaupun tak boleh, mana nak sembahyang lepas subuh tu, lepas asar tu, pada kalau dia lain. Tapi kalau dengan jemaah saat ni tak apa. Malik kata kalau dia sembahyang dah seorang, murid pun boleh lagi. Dia nak ulang semula dengan jemaah, murid pun boleh lagi. Tapi kalau dia sudah sembahyang jemaah dah murid, tak boleh dah ulang, tak boleh dah murid. Tapi kalau dia sembahyang seorang, boleh lagi nak ulang di masjid tu, sembahyang murid juga. Tapi kalau dia sudah sembahyang dengan berjemaah dah, tak boleh. Malik kata murid. Imam Abu Hanifah kata hak boleh zuhur dengan isyak tadi. Imam Abu Hanifah. Jadi Yazid ini dia masih muda, ketika dia muda belia pergi bersembahyang dengan Nabi SAW. Bila baginda selesai, Nabi SAW pun tengok ada 2 orang tak sembahyang, duduk di penjuru masjid. Duduk di penjuru masjid. Mana Nabi SAW tahu orang itu tidak sembahyang sekali dengan dia, duduk di penjuru masjid. Boleh jadi ni hak biasa ni, mengikut biasanya Nabi SAW lepas pada dia sembahyang, dia tidak duduk tetap atas kedudukan sembahyang dia, kecuali qada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dia pusing dia pusing itu biasanya alik kanan. Maknanya kalau dia menghadap kiblat kau ni, pusing kau ni,
pusing kat ni. Biasa. Bila dia pusing tu kira-kiranya sahabat-sahabat dia ni tak bangun lagi lah pada duduk sembahyang. Hak ni dalam kes tidak penuh lah ni masjid ni kira-kira. Mana dia tengok ada duduk jauh, suku berasingan, hak lain ni duduk dalam saf lagi. Situ dia tahu tu. Satu. Yang kedua, boleh jadi juga Nabi SAW ni tahu, seperti mana dalam hadis kita sudah jumpa dah, yakni Nabi SAW kata, aku dalam sembahyang nampak kamu balik belakang tu, oleh sebab itu rokok dan sujud molek, kata dia. Aku nampak supaya tengok kat depan ni. Mana sebab tu dia tahu tu. Cuma dia tidak tegur, tengah duduk sembahyang, nak tegur lagu mana? Lepas sembahyang tu dia tahu selalu. Kalau katakanlah masjid tu penuh pun, boleh jadi hak lain ada juga yang bangun pergi selalu. Yang bangun pergi selalu. Macam mana dia tahu? Sebab kata saat ni lah, kalau dah dia tahu dalam sembahyang dia tu hak pasal apa dia sembahyang, molek tidak molek, rokok sujud molek tidak molek, dia nampak. Dia nampak. Jadi tak pelik lah kalau nampak bercelaru pun, nampak bersekali dengan orang lain dan suku terpisah sikit, dia boleh tahu, tak pelik. Pak kalau kita kata dia nampak tu, nampak lagu mana? Ada beberapa pendapat pula. Ada yang mengatakan nampak tu supaya cermin. Allah SWT buat dinding depan tu supaya cermin kepada dia. Kita tidak jadi cermin. Kalau ada cermin depan kita lah, kita kata tu iman, dia nampak orang di belakang. Tapi kita kata kalau cermin nampak pemain hidup caca ramah, dia nampak lagu mana di belakang, duduk garu ke duduk gapo, kita kata kalau cermin, supaya cermin. Tetapi ini gambaran nak memudahkan faham kita saja, iaitu supaya cermin ada depan. Pakat kalau cermin ada depan, kalau cermin duduk datang, nampak pakai di belakang. Kalau cermin duduk sini, nampak di belakang tu tinggi. Kalau cermin tu duduk rendah, iyalah. Kalau cermin tu tinggi, boleh nampak juga. Kalau kita kata supaya cermin. Yang kedua, dia kata Nabi SAW ni, Allah SWT buat belakang dia ni, boleh tengok juga. Boleh tengok juga. Mana liang-liang romo dia alik belakang ni, boleh tengok. Dah boleh tumbuh. Baju ni pun nampak. Dia boleh nampak. Jadi, dia melihat tu bukan dengan mata kasar ni saja. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga hak kata Nabi SAW nampak ni, mana dia tahu. Allah SWT bagi dia tahu. Serupa dengan orang yang nampak dia tahu. Bukan makna dia nampak, dia tahu. Lepas tu timbul pula persoalan, kalau dia tahu, tidakkah jadi sibuk terganggu juga tu? Nak khusyuk sembahyang duk beritahu hak ni, beritahu hak ni, orang ni lagu ni, orang ni lagu ni, tidakkah jadi terganggu sembahyang? Kalau kita, ia terganggu. Tapi kalau Nabi SAW, hati dia tidak lagu tu. Hati dia tidak lagu tu. Kalau zahir dia ingat apa-apa pun, dia boleh pisah tu, boleh pisah. Kalau kita ingat ke sekarang, pergi ke situ dah lah, tak ingat dah nak ni. Dia tidak gitu. Seperti mana dia berkahwin, dia berurus niaga, dia hidup seperti orang biasa, pergi mari, nampaknya berurusan seperti biasa, tapi hati dia tidak putus. Walaupun sesaat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu tak putus. Lagu tu keadaannya beza daripada orang lain. Begitulah keadaan orang lain pun, dia ada beza-beza juga, tinggi rendah tu lagu tu lah. Kau dekat dia tu dengan Nabi SAW, kau banyaklah ingatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah. Lepas tu Nabi SAW suruh panggil lah. Bila pergi, ketar dia, ketar saat ni kata faraiz tu, sama ada daging hak atas ni ataupun daging bawah ni. Orang ni kalau terlalu takut sangat, dia akan gerak ni, kocok hak bawah ni ataupun hak atas ni, dia akan kocok. Jadi hak bawah ni nampak tu lagu mana? Orang zaman dulu dia tak pakai baju, bukan semua senang. Nabi SAW sendiri pun bila sembahyang tu kadang-kadang nampak ketiak dia, menunjukkan dia pakai selimut gitu je. Tidak kata dengan sama-sama baju tu lengkap, tidak. Jadi situlah nampak. Apa yang jadi ketar gitu semua tu? Sebab haibat Nabi SAW, haibat dia tu. Padahal Nabi SAW tidak backing, tetapi jadi
Gerung tengok dia tu, gerung tengok. Lepas tu Nabi SAW pun tanya, apakah yang menegahkan kamu berdua tidak bersembahyang bersama kami? Apa yang tidak sembahyang sekali? Dia tanya tu biasa. Mereka pun kata, sebenarnya kami sudah sembahyang dah di kediaman kami. Jadi hak ni dalam riwayat yang lain ni diceritakan dalam perjalanan Nabi SAW nak pergi ke Mekah ni. Dalam perjalanan, bukan di Madinah ni. Sembahyang jemaah. Lepas tu orang tu duduk dalam kemah dia. Jadi lewat dia pergi. Jadi dia sembahyang lah dulu di tempat dia tu. Dia kata kami sudah sembahyang. Tapi dia pergi juga. Bukan tak pergi langsung, dia pergi juga. Boleh jadi dia kira kalau orang tak sembahyang lagi, dia boleh sembahyang sekali. Tak tahu hukum. Jadi semua ni berlaku untuk kita tahu hukum dia lagu mana. Nabi SAW pun kata, jangan buatlah lagu tu semula. Kalau sesiapa di antara kamu sudah sembahyang dah di kediaman dia, lepas tu dia dan dengan tu imam tak sembahyang lagi, ataupun tak habis lagi sembahyang tu, baru sembahyang, kita kata falyusalli ma'ahu, maka hendaklah dia bersembahyang bersamanya, kerana sembahyang itu memberi kelebihan pahala kepadanya. Tidak kata sia-sia, tidak kata berdosa, salah, tidak. Boleh pahala, bertambah pahala, adalah. Ataupun menjadi sebagai sunat kepadanya. Nafilah itu boleh juga sebagai sunat kepadanya. Dalam hadis ini disebutkan, kalau imam tu belum sembahyang, kalau imam tu belum sembahyang, boleh jadi orang saat ni, dia pergi saat ni, dia tengok Nabi SAW nak sembahyang. Boleh jadi salat tu dengan makna nak sembahyang, dia bersembahyang bersama Nabi SAW. Bila Nabi bersembahyang, mana dia pergi tu, dia tak ada sembahyang lagi, tu imam tak sembahyang lagi. Tapi oleh kerana dia sudah sembahyang dah, dia tak masuk dah. Jemaah sekali, dia sembahyang dah. Satu. Yang kedua, boleh jadi Nabi SAW sembahyang dah dan dia tidak tahu nak buat lagu mana. Jadi maksud walam yusalli di sini, kalau kita kata makna Nabi SAW sudah sembahyang dah, walam yusalli ni tak habis lagi sembahyang. Daripada sini ulama buat kesimpulan, kalau kita pergi tu, kalau supaya kita nak sembahyang jemaah lah, sembahyang jemaah, sembahyang fardu, memang kita nak sembahyang fardu, walaupun akhir dah sebelum beri salam pun kita masuk, boleh pahala juga, boleh pahala jemaah juga. Supaya juga di sini. Jadi pergi tu walaupun lewat pun masuk juga. Tidak kata sekali dengan tu imam betul-betul daripada awal, tidak kata lagu tu. Tetapi ada juga orang yang mengatakan, kalau hak boleh ni, terutama kalau sembahyang subuh ke apa, kalau sembahyang subuh ke apa ni, tu imam tu belum sembahyang lagi, barulah jadi dia tidak sembahyang kemudian daripada subuh, ataupun kemudian daripada asar. Kalau tu imam tu dia dah sembahyang dengan tu imam daripada awal, dia sembahyang dah di rumah dia, lagu tu baru boleh. Tapi kalau tu imam tu dah nak habis dah, sehingga dia jadi kena tambah dia masbuk, tu tak boleh pula kata dia. Sebab apa? Jadi bermakna kita buat sembahyang selepas daripada sembahyang subuh dan asar, yang mana dilarang sembahyang selepasnya. Ini satu pendapat lah. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tak apa, ikut ke mana-mana pun, asal dia tak beri salam lagi, boleh lah. Kita nak masuk sekali tu boleh. Jadi itu jadi sunat untuknya. Jadi hak semasa ni sembahyang apa dia ni? Hak Nabi SAW kata walam yusalli, dan tu imam tak sembahyang lagi. Apa dia sebut kalau tu imam tak sembahyang lagi tu? Kamu masuk kalau dan dengan tu imam, tapi tu imam tak sembahyang lagi, maka bersembahyanglah bersama dia. Sebab hak subuh ni tak boleh lepas tu. Bagi orang hak kata tak boleh tu lah, dia kata hak ni boleh ni kalau dan bersama imam. Sebab apa? Riwayat asal lagi sebut ni sembahyang subuh, peristiwa ni sembahyang subuh. Dia fahamnya kalau tidak sembahyang subuh, kira-kiranya Nabi tak akan mensyaratkan begitulah, mana tu imam tak selesai lagi sembahyang.
tu imam tak semaya lagi. Tidak ada syarat tu. Sebab kalau selepas semaya lain tu memang boleh, kalau semaya sunat pun. Hak ni ya dia kata tu imam belum semaya lagi, tu apa? Sebab semaya subuh. Selepas semaya subuh tak boleh semaya sunat. Dia bagi kot tu lah. Lepas pada tu hak semaya saat ni dulu sebut dah, sini dia sebut pula dalam syarah, kita sebutlah sepintas lalu. Hak semaya dah tu, semaya di rumah tu fardu ke hak kemudian semaya dengan jemaah ni hak fardu, jadi fardu. Hak semaya di rumah tu niat fardu dah, bila pergi jemaah di masjid niat fardu pula ke? Jadi kalau lagu tu semaya fardu 2 kali dalam sehari. Jadi baru ni kita sudah bicara dah tu, ada yang mengatakan kita niat fardu pun boleh, kita niat sunat pun boleh. Kalau niat sunat pun Allah SWT nak buat jadi fardu juga. Jadi fardu juga. Jadi khilaf ulama di sini. Orang hak semaya dua kali ni, adakah hak fardu tu hak pertama ataupun hak yang kedua? Auza'i dan sebahagian daripada tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan hak fardu ialah hak yang kedua. Kalau hak yang kedua tu dengan berjemaah, dan yang pertama tu bukan dengan berjemaah, semaya seorang. Orang lain pula termasuk Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dan anak-anak buah Imam Abu Hanifah, dia kata hak fardunya hak mula-mula tu, walaupun dia semaya seorang. Walaupun dia semaya seorang hak mula-mula tu, hak tu lah hak kira jadi fardunya, bukan hak ke dia. Mana pegangan dia? Hak sani lah. Orang tu semaya ada di rumah dia, Nabi SAW kata kalau mu semaya pula sekali dengan tu imam, maka hak semaya dengan tu imam ni jadi nafilah kepadamu. Nafilah tu mana jadi sunnah. Inilah di antara hadisnya. Ada juga di antara anak buah Imam Syafi'i yang mengatakan hak fardunya hak yang paling sempurna di antara hak dua tu. Ada pula anak buah Imam Syafi'i hak lain pula kata iaitu hak fardunya salah satu, tak tahu hak mana. Hak tu dalam ilmu Allah SWT. Dia nak kira hak mana sebagai hak fardu untuk orang tu, dia saja yang tahu, kita tak tahu. Ada pula daripada anak-anak buah Imam Syafi'i moga ramai kan, dan Imam Sya'bi ni dia dulu daripada Syafi'i lagi ni, Sya'bi ni dia kata kedua-duanya fardu, jadi fardu. Lepas tu ni dalam hadis ni kata fa innaha laha nafilah, jadi sunat. Itu sunat tu kita terjemah dengan makna sunat, asal maknanya nafilah tu tidak dengan makna sunat, kata dia. Ini membawa pahala yang lebih, membawa tambahan, memberi tambahan pahala kepada engkau. Hak yang pertama tu ada pahala dah, hak ni tambah lagi pahala. Kedua-duanya adalah fardu belaka, kata dia. Jadi macam mana fardu 2 kali? Fardu 2 kali. Tak apa, hak tu nanti kita tengok kemudian. Orang-orang yang mengatakan hak mula-mula tu, hak yang kedua tu fardu, hak yang kedua tu dikira fardu, hak mula-mula tu tidak fardu. Dalil dia mana? Dalam Abu Daud, akan datang dalam Abu Daud. Itu dalam Abu Daud hak selepas ni, hadis Yazid bin Amir. Aku pergi ketika Nabi SAW duduk tengah semaya, aku pun duduk, tak masuk sekali semaya. Lepas tu Nabi SAW pun paling, dia pun tengok aku duduk, dia pun kata, mu tak Islam lagi ke Yazid? Dia pun kata, Islam dah wahai Rasulullah. Apa ya tak masuk sekali semaya sekali dengan orang? Dia kata saya semaya dah di rumah. Dan saya ingat kamu semua sudah selesai dah semaya. Nabi SAW pun kata kalau pergi semaya, mu dapati orang duduk tengah semaya, semayalah sekali dengan mereka. Walaupun engkau telah semaya dah di rumah tu, hak di rumah tu jadi sunat kepada engkau, dah hak ni jadi fardu
maknanya hak yang kedua tu jadi fardu. Sebab sini dia sebut wa hadhihi maktubah, hak ni fardu. Makna nafilah hak yang pertama tu memang dikira sebagai sunat, bukan pahala tambahan saja, lebih tidak, memang dengan makna sunat ni. Sebab apa dalam hadis ni hak yang kedua tu disebut sebagai fardu. Ini dalil dia. Dalil dia. Bagi orang yang mengatakan hak yang kedua tu sunat, dalil dia hak tadi kita baca tadi. Bila kamu mari tu kamu sembahyang hak yang kedua tu, hak tu jadi sunat kepada engkau. Tetapi kebanyakan ulama tak terima hak tadi, riwayat Yazid bin Amir tadi, hak kata hak yang kedua tu jadi fardu, hak tu tak terima. Walaupun sanad dia mengikut setengah-setengah ulamanya, dia kata tak apa, okey sanad dia tu, tak ada siapa-siapa dah hak tak moleknya. Cumanya Hafiz Ibn Hajar kata Nuh bin Sa'sa'ah tu Al-Makki tu mastur. Mastur ini maknanya tidak diketahui hal dia, macam majhul lah. Kalau nak kira di situ atas dasar tu dhaif lah. Tapi adakah semua orang kata mastur? Tidak, tidak semua orang. Mana bagi orang yang mengatakan dia tidak mastur, riwayat dia boleh terima. Lepas tu apa tak terima pula? Sini dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni dengan lafaz wal yaj'al allati salla fi baitihi nafilah, dan hendaklah dia menganggap hak dia sembahyang di rumah tu sebagai sunat. Mana hak yang kedua ni sebagai fardu. Tapi ulama-ulama jawab bahawa riwayat ni Yazid bin Amir ni hak kata hak yang kedua di fardu ni riwayat yang syadzah, mukhalifah li riwayatil huffaz wal thiqat, kama qala al-Baihaqi wa qad dha'afaha an-Nawawi wa qala ad-Daraqutni hiya riwayatun dha'ifah syadzah. Dia tak setuju. Riwayat ini adalah riwayat syadzah, mukhalifah li riwayatil huffaz. Kalau kita faham istilah tu, kita faham lalu. Bila dia kata riwayat ni riwayat syadzah, riwayat syadzah ni perawi dia orang kuat, bukan orang tak kuat. Perawi dia tu orang kuat, orang thiqah, bukan orang tidak thiqah. Tetapi riwayat dia tu bercanggah dengan orang-orang lain, hak ramai-ramai lagi ni. Perawi dia tu katakanlah hafiz juga, bukan sekadar thiqah, hafiz benar, tapi seorang dia aja dalam seramai-ramai ni riwayat lagu tu. Hak lain-lain tak ada riwayat lagu tu. Itu orang panggil syadz. Syadz ni hadis kau dia dhaif lah. Adakah hadis sahih hak dhaif? Ada, hadis syadzah, iaitu perawi dia tu orang molek, tapi oleh kerana bercanggah dengan sekian ramai hak lain-lain lagi dalam perkara yang sama, bercanggah dengan orang lain, hak lain tu hafiz juga, dia seorang. Itu orang panggil riwayat syadzah. Syarat nak boleh jadi hadis ni sahih, dia tak boleh syadz, tak boleh lagu tu. Dia tidak lagu tu syarat dia. Dan bercanggah dengan riwayat huffaz dan orang thiqat yang lain. Sebab itu Imam Nawawi mengatakan dhaif. Dhaif ni mana asal dia kan nak kira dari segi sanad orang sahih dah, tapi oleh kerana bercanggah dengan hak lain dia jadi syadzah. Kesimpulan maksud syadzah tu dhaif lah. Sebab itu Imam Nawawi kata dhaif. Daraqutni pun kata riwayat dhaif syadzah. Yang ni dhaif tu apa? Sebab dia syadzah. Ada dhaif ni banyak sebab dhaif ni. Ada dhaif tu dengan sebab syadz. Maknanya hakikat dhaif syadzah ni asal dia tu sahih, asal dia. Tapi oleh kerana bercanggah dengan orang-orang lain hak thiqah, maka dia jadi syadzah. Kalau perawi tu perawi tidak kuat, dia meriwayatkan sesuatu hadis bercanggah dengan perawi hak kuat, itu orang panggil munkar, dhaif juga. Dhaif juga lagu tu. Jadi dalam agama ni nak pegangan, nak ikut, nak buat gapo-gapo, dia tak boleh pakai hak lagu tu. Tak boleh pakai. Walaupun ada hadis pun. Apatah lagi kalau tak ada hadis. Nak buat main-main tak boleh agama ni.
Itu kelebihan agama Islam, dia tidak serupa agama lain. Ikut tak tahu kalau tanya mari mana ni oyak buat lagu ni, tak boleh nak oyak. Itu sifat agama lain. Agama Islam tidak lagu tu. Kita boleh check, boleh tahu ada ke tak ada. Nak tahu tu hadis. Nak tahu tu dia melalui hadis. Kalau tak ngaji hadis tak tahu. Kalau ada pun ulama tak saya pakai, ada hadis dah ni, tak saya pakai lagi. Sebab apa? Syak. Apa tak lagi kalau tak ada. Tetapi bagi orang yang kata boleh tu, dia kata lagu tu, dia kata tidak syadzah. Dia kata tidak syadzah sebab perawi ni orang sahih. Kalau dia rayak hak ni beza sikit daripada orang lain pun apa apanya. Moga dia orang kuat juga. Dia kira gitu. Jadi maknanya sebab tu ada hak pakai tadi tu. Ada hak pakai tadi. Jadi bagi orang hak terima, dia kata boleh jadi dia tidak tahu cerita. Tak pernah sabar kita kata tak tahu. Sebab apa? Sekian banyak hadis-hadis yang menunjukkan hak yang kedua tu hak sunatnya, bukan hak yang pertama sunat. Hak yang kedua tu. Tiba-tiba hak ni mari hak ni so. Takkan kita nak pegang dengan hak tu. Walau bagaimanapun perkara khilaf. Sebab tu khilaf tu ada hak pendapat lagu tu, hak kata lagu tu pun ulama juga. Tadi dia sebut anak-anak buah Imam Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi Imam Nawawi orang Syafi'i juga, dia tak setuju. Dia kata dhaif. Ini perbezaan ni kadang-kadang dari segi orang ni, dari segi lebih kuat pegang dengan hadis ataupun kurang kuat, ada juga dia beza ke itu. Imam Nawawi ni dia kuat sikit hadis. Walaupun Syafi'i juga nak banding dengan orang lain tu dia kuat hadis ni. Jadi dia lebih utama. Tak boleh. Dhaif. Tak boleh pakai tu. Orang yang mengatakan hak mula-mula tu hak fardunya, hak mula-mula tu hak fardu, dia pegang dengan hadis mana? Hadis Yazid bin Al-Aswad. Ada dalam Abu Daud pun ada, dalam Musnad Ahmad, hak tadi Tirmizi, Nasa'i, Daraqutni, Ibnu Hibban dan Hakim. Hakim mengatakan, Ibnu Sakan mengatakan hadis itu sahih. Tapi Imam Syafi'i sendiri kata dalam qaul qadim dia, dalam qaul qadim dia kata isnad hadis ini, ni hak banyak ni lah, majhul kata dia. Pasal Yazid bin Al-Aswad tidak ada perawi daripada dia selain daripada anak dia. Dan anak dia hak nama Jabir itu tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada dia kecuali Ya'la. Kecuali Ya'la. Hak tadi kita baca tadi. Ya'la meriwayatkan daripada Atha, daripada Jabir bin Yazid. Tak ada orang lain, Imam Syafi'i kata. Tapi ni nak ayatnya. Sebab tu kita kalau orang mengaji kita kitab lagu ni, dia tidak kejut, dia tidak mudah kata lawan iman kau lagu mana kau. Orang yang tak mengaji tu dia kata setara mana dia, Imam Syafi'i pun komen. Ada? Bukan masalah komen, masalah ada dalam kitab. Misalnya sini sini ya, qala al-Hafiz Ibn Hajar ni anak buah jauh lah, dia ni pun mengikut mazhab Syafi'i juga. Dia kata Ya'la perawi Muslim tu, dan Jabir, Nasa'i dan selain daripada dia mengatakan dia ni thiqah. Dan dia kata kita ada berjumpa perawi yang lain selain daripada Ya'la yang meriwayatkan daripada Jabir. Ibnu Mandah mengemukakannya dalam Ma'rifatus Sahabah. Ada lagi orang lain, bukan Ya'la seorang, ada lagi orang lain selain daripada Ya'la itu yang meriwayatkan daripada Jabir. Mana Imam Syafi'i kata tak ada orang lain, seorang dia itu setakat maklumat dia, dia tahu setakat tu. Tapi Hafiz Ibn Hajar yang mengikut Imam Syafi'i juga,
Dia tidak pula kata dah Imam Syafi'i ini tu imam kita kata lagu tu kita jangan kosek kan? Tidak lagu tu sikap orang ngaji. Tidak lagu tu sikap orang ngaji. Imam Syafi'i pun Hafiz Ibn Hajar dia ikut dia, hormat sangat lah kepada Imam Syafi'i. Tapi dia kata Imam Syafi'i kata tu tidak tepat lah tu maknanya. Ada lagi orang lain. Intah Al-Mardini dalam Al-Jawharun Naqi, dia ada kata, Ibnu Mandah dalam Ma'rifatus Sahabah ada menyebutkan, kemudian dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Baqiyah daripada Ibrahim bin Yazid bin Dhi Himayah daripada Abdul Malik bin Umair daripada Jabir bin Yazid bin Aswad daripada ayahnya. Ni perawi lain pula ni daripada Jabir ini, Abdul Malik bin Umair daripada Jabir, selain daripada Ya'la, iaitu Ibnu Umair. Ada lagi. Maknanya Imam Syafi'i kata tu itu setakat dia tahu, mengikut ijtihad dia setakat tu. Tapi orang lain ada kata dah bukan seorang dia tak kena tu kalau kata seorang tu. Jadi sebab itu Imam Syafi'i tak berapa nak pegang dengan tu. Tapi dalam qaul qadim, dalam qaul qadim, mana dalam qaul jadid, sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kan tadi kita sebut dah anak buah Imam Syafi'i ni, ni kata lagu ni, kata lagu ni, sebab dia dengar pendapat Imam Syafi'i itu tak serupa. Satu ketika lagu ni dia kata, atas dasar dia anggap orang ni tak kuat mana. Lepas tu boleh jadi dia jumpa pula dalam kajian dia pendapat dia lagu lain pula, pendapat dia lagu lain pula. Seterusnya riwayat daripada Afif bin Amr bin Musayyab. Ni tanya ni lagu mana? Tanya Abu Ayyub kata kami pun tanya Nabi SAW tentang perkara ni. Nabi SAW kata itu boleh kepada dia pahala berjemaah, boleh kepada dia pahala berjemaah. Dia semaya ada di rumah dia, semaya seorang. Lepas tu pergi ke masjid, orang sudah semaya dah. Aku pun semaya sekali, tapi berasa tak sedap hati lagu mana. Abu Ayyub kata kami tanya dah, Nabi kata boleh pahala jemaah ke dia. Semua ni mana masalah orang sudah semaya seorang dah di rumah dia, pergi ke masjid memang molek lah dia semaya pula. Hak tadi semaya seorang di rumah. Dalam hadis ni kita dapati Nabi SAW tak ada di mana-mana pun mengatakan apa semaya seorangnya dulu. Tak jadi semaya seorang, tak sah. Ada ke lagu tu? Tak ada. Menunjukkan bahawa boleh sah semaya seorang. Adapun mazhab Zahiri yang mengatakan tak sah sembahyang fardu di seorang diri, kena jemaah, syarat jemaah. Hadis-hadis ni semua ni menolak pendapat mereka. Sebab apa? Kalau tak boleh sembahyang seorang, tentu Nabi kata dah. Nabi SAW dia tidak sebut orang lain. Kalau benda salah dia tegur selalu, kata selalu. Sebab apa? Masa tu masa perlu diperjelaskan hukum. Kalau orang tak tahu, kalau dia tak ayat, orang tak tahu. Bila dia tak ada tegur, tak ada kata apa-apa, cuma dia kata semayalah pula, gitu ya, boleh pahala. Jadi hak dulu tu boleh juga pahala, sah juga, sah juga. Inilah di antara dalil-dalil bagi orang yang mengatakan semaya seorang sah dan semaya di rumah tu pun sah, boleh pahala juga. Bukan tak boleh saja, tidak. Cuma jelas dah hal tu maklum dah. Kalau semaya jemaah di masjid pula lebih-lebih lagi lah. Hak tu jelas dah hak tu. Ini bab kalau seorang tu sudah semaya jemaah dah, lepas tu dia mendapati jemaah lain, adakah dia perlu mengulangi semaya dia? Hak tadi semaya seorang di rumah, hak ni dia sudah semaya jemaah dah, ikutlah di rumah dia kau, di masjid mana kau ikutlah, balas sah kau, kita kata dia sudah semaya jemaah dah, adakah dia perlu ulangi semaya? Ini bab yang ketiga, dia nak cerita lain-lain bentuk tu. Jadi hak tadinya hak riwayat kata boleh pahala lebih, hak Abu Ayyub tadi, riwayat tu tidak sahih, tu dhaif tu riwayat tu. Pasal ada perawi dia haddatsani rajulun min Bani Asad bin Khuzaimah tu. Siapa dia rajulun min Bani Asad bin Khuzaimah? Tak jelas tu. Tak tahu tu. Majhul. Apabila majhul, maka hadis ini jadi dhaif lah. Seterusnya ni kita masuk bab ni.
Dalam riwayat ni dia sebut Sulaiman bin Yasar ini, orang besar lah dia ni. Sulaiman bin Yasar ini salah seorang fuqaha us-sab'ah bil Madinah, salah seorang faqih, seorang yang mendalam ilmu agama. Dia duduk di Madinah 7 orang zaman tu. Salah seorangnya dia ni kata kepada Ibnu Umar di Balak. Balak itu satu kawasan di luar masjid Nabi SAW, antara masjid dengan pekan Madinah. Dia ada kawasan tu, dia lapik dengan batu-batu, molek lah, batu-batu besar lah, molek. Jadi macam apa ni, macam tempat jalan lah, tempat laluan. Tapi dia dengan batu belakang kawasan tu, Balak. Mereka duduk semayang, dia tak semayang. Aku pun tanya, apa tak semayang? Moga dia orang alim, dia tahulah kan. Dalam hadis ada sebut suruh semayang kan. Ni apa kau tak semayang? Ibnu Umar pun kata, aku semayang dah. Dan aku sudah aku dengar Rasulullah SAW kata, jangan semayang satu semayang 2 kali dalam satu hari. Hak ni lah yang menjadi asas kepada imam-imam yang mengatakan tak boleh ulang dah semayang. Tak boleh ulang. Terutama kalau dia sudah semayang jemaah dah, tak boleh ulang. Setengah ulama tu kata, sebab kata tadi lah, kalau hak subuh ke asar tu memanglah tak boleh lah. Kalau hak zuhur pun, kalau dia sudah semayang jemaah dah, tak boleh dah. Hak zuhur, hak isyak pun dia sudah semayang berjemaah dah, tak boleh. Tidak semestinya jemaah dia tu jemaah yang lebih besar ke, jemaah yang lebih rasmi ke. Misalnya jemaah tu ada khalifah sekali, tak mesti lagu tu, asalkan jemaah. Maka dia tidak boleh dah nak ulang semayang. Ini pendapat mereka. Dia pegang hak ni dia jadi asas dia. Lepas tu orang-orang hak kata boleh tu, dia jawab lagu mana hadis ni? Jangan kamu semayang satu semayang dengan niat fardu 2 dalam satu hari. Jangan lagu tu, dia kata. Lepas tu hak tadi, hak semayang dah dengan Nabi SAW tadi, Nabi suruh dia bersedekah kata tadi kan, pergi semayang dengan dia tidak niat fardu, dia niat sunat. Hak tak bolehnya dalam satu hari semayang isya 2 kali dengan niat isya 2 kali fardu. Hak tu tak boleh. Hak tu hak Nabi larang kan. Adapun kalau dia pergi semayang tadi, hak tadi dia anggap sebagai fardu, lepas pada tu dia pergi semayang jemaah tu dia anggap sebagai sunat, ataupun dia suruh Tuhan hak mana satu, Allah SWT nak kira hak fardu, ikut. Tapi kedua-duanya tidak sebagai hak fardu, kecuali pendapat Sya'bi tadi. Pendapat Sya'bi yang mengatakan kedua-duanya fardu. Bercanggah lah. Tapi kalau orang yang mengatakan hak fardunya salah satu saja, tak tahulah hak mana-mana, masih tidak 2 fardu lagi dalam satu hari dia buat. Itu jawapan dia. Apa yang dia tak boleh ni? Sebab mari semayang jemaah ni, suruh semayang jemaah untuk dapat fadilat jemaah yang dia tidak dapat. Dah kalau dia sudah semayang jemaah dah, dia dapat ada fadilat jemaah, buat apa semayang pula je? Sebab itulah dilarang. Ni disebut di sini, di antara yang berpendapat begini, di antara ulama dalam mazhab Syafi'inya, Imam Ghazali. Imam Ghazali pun kata tak boleh semayang. Kalau sudah semayang dah berjemaah, di mana-mana dia jumpa orang duduk semayang jemaah pula, tak boleh semayang. Walaupun dengan niat sunat, dengan apa pun tak boleh. Tak boleh. Gitulah. Walaupun dia dengan niat sunat. Bagi Imam Abu Hanifah pun lagu tu juga. Kalau dia sudah bersemayang dah berjemaah, lepas pada tu nak pergi dengan niat semayang sunat, tak boleh. Kalau sudah jemaah dah. Hak boleh tadi kalau orang tu semayang seorang di rumah dia, kes tak ada. Kalau dia sudah berjemaah, tak boleh. Walaupun semayang tu semayang zuhur, hak selepas dia tu ada semayang sunat, tak boleh. Hak boleh ni kalau dia semayang seorang di rumah dia.
Dia pergi, dia sembahyang Zuhur, dia sembahyang Zuhur dengan berjemaah. Hak tu boleh. Sebab apa? Sebab lepas sembahyang Zuhur tu ada sembahyang sunat. Jadi hak pergi sembahyang Zuhur tu, dia sembahyang Zuhur sekali dengan orang lain, kira Zuhur dia tu kira sebagai sunat. Boleh lah nak kira sebagai sunat. Sebab selepas Zuhur ada sunat. Isyak pun begitu juga. Tetapi kalau dia sudah sembahyang jemaah dah, tak boleh. Walaupun dengan niat sunat pun tak boleh. Ni mengikut mereka. Orang hak kata boleh. Dia kata hadis hak larang ni larang dengan niat fardu kedua-dua. Larang dengan niat fardu kedua. Kalau dengan niat sunat kemudian tak jadi masalah. Hak tak bolehnya buat 2 kali sembahyang fardu. Tu sah. Ataupun salah lagi makna dia, jangan sembahyang satu fardu hak sudah sepenuh dah lah, tak ada apa-apa dah, kita kata sembahyang pula saja-saja, tak boleh lah betul. Tetapi kalau sembahyang fardu dah tadi, tapi ada berasa tak sedap hati, berasa kain tadi tu cuci ke tidak, berasa was-was pula, pakai kain lain tak apa lagu tu, ada sebab. Hak ni jangan sembahyang dengan niat fardu sepenuh dah kira-kira ni. Kalau kita sembahyang hak lain pun lebih kurang tu juga, nak buat pula saja-saja, tak boleh. Tapi kalau ada sesuatu sebab kita tak puas hati, misal atas diri kita ke, misalnya kita kata kain saat ni, atau putus iman kita tak puas hati dengan dia ke, dia baca salah ke lagu mana ke, hak wajib-wajib tu kita tak puas hati, katakanlah tak termasuk dalam hak ni. Bagi orang hak kata boleh je lah. Orang hak kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Belah mana-mana pun kira jadi lah. Hak was-was, orang tak pakar hak was-was tu. Dia kira gitu. Lepas tu iman tu hak tak sempurna. Setara mana nak sempurna? Kalau kita kata dia sempurna dari segi bacaan, tak sempurna dari segi bacaan, boleh jadi lebih sempurna dari segi lain. Hak ni lebih sempurna bacaan, tak sempurna dari segi lain pula. Mana kamu tahu? Kira jadilah lagu tu, sekadar tu lah. Gitu. Lepas tu babun fi jima'il imamah wa fadliha wallahu a'lam.